Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dirahmati. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah menjemput saya sebagai wakil pelajar UNIZA untuk bersama-sama dalam forum anjuran daripada Persatuan Peguam Syar'i Malaysia Cawangan Negeri Melaka. Sebelum kita menerusi dengan lebih mendalam topik pembincangan kita, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Tasha binti Pasha yang merupakan pelajar dari UNIZA jurusan Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Syariah. Jadi, tanpa kita membuang masa, izinkan saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan tajuk forum kita pada hari ini, iaitu tentang Mahkamah Syariah di Malaysia yang merupakan mahkamah kelas kedua. Adakah ianya benar ataupun tidak? Tajuk ini menjadi bualan hangat masyarakat Malaysia pada masa kini. Kerana terdapat isu yang telah tular di seluruh negara Malaysia baru-baru ini apabila Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu telah membuat keputusan untuk menjatuhkan hukuman sebat ke atas dua pesalah wanita atas kesalahan percubaan melakukan perbuatan antara wanita dengan wanita atau lebih dikenali dengan lesbian. Ramai masyarakat yang menyokong tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah Terengganu ini. Walau bagaimanapun, terdapat juga segelintir umat Islam dan bukan Islam yang mengkritik keputusan tersebut. Terdapat segelintir golongan yang meminta supaya hukuman tersebut disiasat semula. Oleh itu, mereka menganggap bahawa Mahkamah Syariah Malaysia merupakan mahkamah kelas kedua. Sebelum kita melangkah dengan lebih mendalam lagi, izinkan saya untuk menerangkan maksud Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah ialah institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan sivil dan juga jenayah agama mengikut bidang kuasa yang telah diperuntukkan. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Hussein Cikfah, telah diterangkan peranan Mahkamah Syariah semasa kedatangan Inggeris dan korpus undang-undang. Kegemilangan pemerintahan negeri-negeri Melayu Islam telah berubah dengan kedatangan penjajah Inggeris bermula seawal 1795 yang membawa konsep divide and rule ke atas masyarakat setempat. Sistem penasihatan Inggeris dengan melaksanakan sistem pentadbiran dan undang-undang Inggeris telah mempengaruhi secara tidak langsung pemikiran pemerintah negeri Melayu dan rakyat terpaksa mematuhinya. Pertembungan budaya pemikiran barat dengan pemikiran semasa ketika itu telah membawa perubahan kepada sosial politik, ekonomi dan kehidupan masyarakat Melayu tradisional setempat. Hukum Islam dan Mahkamah Syariah telah diasingkan, dikurangkan peranannya dan dihadkan bidang kuasanya kepada perkara peribadi sahaja seperti perkahwinan, perceraian dan pewarisan. Modus operandi yang digunakan oleh Inggeris dengan mengutamakan undang-undang dan prosedur Inggeris ke dalam pentadbiran keadilan menjadikan undang-undang sivil tempatan yang diadaptasi daripada undang-undang sivil Inggeris menguasai semua pentadbiran keadilan negeri. Seksyen 3 dan 5 Enakmen Undang-Undang Sivil 1956 memberikan ruang kepada undang-undang Inggeris diterima secara meluas di negeri ini. Walaupun bidang kuasa Mahkamah Syariah telah diasingkan, undang-undang Inggeris telah diterima pakai kerana ketiadaan pengakuan undang-undang Islam secara bertulis dalam beberapa perkara yang berkaitan dengan kebebasan dan hak asasi manusia. Mahkamah Syariah hanya berfungsi untuk membicarakan hal orang Islam sahaja dan tidak dianggap telah menjadi sebahagian daripada undang-undang sivil. Mahkamah Sivil mempunyai bidang kuasa yang luas mengatasi bidang kuasa institusi kehakiman syariah. Campur tangan dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah menjadi perkara biasa dengan membuat keputusan yang berbeza dengan penghakiman Mahkamah Syariah. Mahkamah Sivil akan merujuk kepada duluan mengikat, manakala Mahkamah Syariah merujuk kepada sumber muktabar Islam.
Pada awalnya, Mahkamah Syariah dinamakan sebagai Mahkamah Qadi dan telah diberi kuasa untuk menjalankan peraturan dan peruntukan undang-undang pentadbiran agama Islam bagi setiap negeri dan daerah di Malaysia. Antara bidang kuasa yang diberikan ialah bidang kuasa dalam perkahwinan, perceraian, kekeluargaan serta penyelesaian harta pusaka kecil. Mahkamah Syariah menjalankan tugas yang berasingan dengan pejabat agama. Pejabat agama menjalankan pentadbiran dalam hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat Islam seperti usaha zakat baitul mal, dakwah pendidikan, pengurusan masjid dan sebagainya. Maka, semua mahkamah syariah telah terpisah pentadbirannya dengan mana-mana jabatan agama Islam. Terdapat pelbagai dakwaan yang dilemparkan terhadap kedudukan undang-undang syariah di Malaysia. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Datuk Haji Zainul Rijal bin Abu Bakar, antara dakwaan yang menyatakan bahawa undang-undang syariah ini adalah undang-undang kelas kedua ialah yang pertama, perundangan syariah hanyalah dibuat oleh negeri masing-masing. Oleh itu, jika undang-undang negeri bertentangan dengan undang-undang persekutuan, undang-undang persekutuan mengatasi seperti yang termaktub dalam perkara 74 Perlembagaan Persekutuan. Oleh yang demikian, sekiranya ada pencegahan antara undang-undang negeri dan undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan hendaklah mengatasi undang-undang negeri itu. Dakwaan yang kedua ialah Mahkamah Syariah ditubuhkan oleh enakmen atau Akta Pentadbiran, sedangkan Mahkamah Sivil ditubuhkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, taraf Mahkamah Syariah adalah lebih rendah dari Mahkamah Sivil. Ramai yang mengibaratkan Mahkamah Syariah lebih rendah dari tribunal bawahan sahaja. Malah jika dilihat dari bidang kuasa jenayah, Mahkamah Syariah pula ia menjadi satu hujah untuk mengesahkan pendirian golongan ini. Dakwaan yang ketiga pula ialah undang-undang syariah bertentangan dengan perlembagaan khususnya isu hak asasi manusia dan kesamarataan. Undang-undang syariah juga didakwa mendiskriminasi golongan-golongan tertentu, khususnya golongan wanita, golongan LGBT dan mengongkong orang Islam. Justru tiada tempat bagi agama di dalam undang-undang. Dan dakwaan yang terakhir pula ialah undang-undang syariah adalah undang-undang kuno, berbarik dan ketinggalan zaman. Kalangan yang berpegang kepada pandangan ini melihat kemodenan dan kemampuan logik akal sebagai segala-galanya dan manusia tidak perlu bergantung kepada dalil naqli lagi. Golongan ini juga percaya kemunduran umat Islam ketika ini kerana tidak mampu berfikir sebagaimana pemikiran orang Barat. Malah, terdapat juga sebahagian yang mencari justifikasi berdasarkan maqasid al-syariah, masalah mursalah dan prinsip-prinsip lain yang memberi ruang untuk tidak menggunakan pakai nas-nas syariah secara harfiah. Bagi menjawab persoalan-persoalan yang ditumbuhkan berkaitan dengan undang-undang syariah di Malaysia ini, Datuk Haji Zainul Rijal bin Abu Bakar juga telah menjelaskan seperti berikut. Yang pertama, di dalam menentukan undang-undang mana yang mengatasi atau perlu dipakai, kita perlu melihat kepada hal perkara atau subject matter, bukan mengikut pihak yang membuat undang-undang. Ini dapat diperhatikan seperti di dalam penghakiman yang diputuskan dalam kes Swan Singh Bikar Singh vs Perkim 1992. Kes Latifah binti Madzin vs Rosmawati binti Syaribun 2007. Dan kes Lina Joy vs Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan ORS 2007. Kesemua kes-kes di atas menyatakan kita perlu melihat kepada hal perkara berkaitan dalam menentukan undang-undang mana yang mengatasi. Jika perkara tersebut adalah mengenai wakaf umpamanya, maka undang-undang syariah mengatasi undang-undang sivil dalam perkara tersebut. Tetapi, jika hal perkaranya jatuh di dalam hal perkara sivil seperti instrumen perbankan, maka undang-undang sivil yang terpakai. Dan yang kedua ialah Perlembagaan Persekutuan membenarkan undang-undang syariah wujud dan dipertahankan. Malah, dalam keadaan negara menghadapi darurat di mana semua undang-undang digantung pelaksanaannya, undang-undang syariah masih kebal terpakai walaupun semasa darurat. Ini merupakan satu manifestasi bahawa undang-undang syariah bukan kelas kedua, tetapi mempunyai banyak keistimewaan sehingga kan dalam darurat pun perundangan syariah masih utuh.
Walaupun saya tidak bersetuju dengan dakwaan yang menyatakan bahawa Mahkamah Syariah merupakan mahkamah kelas kedua, kita terpaksa mengakui bahawa masih terdapat cara untuk kita mengenal pasti dan membuat penambahbaikan kepada perundangan syariah di Malaysia agar dakwaan tersebut lebih mudah dipatahkan. Saya berharap agar kelemahan dan kekurangan pelaksanaan dalam Mahkamah Syariah di negara kita dapat dipertingkatkan dari masa ke semasa. Perkara ini mampu dicapai sekiranya semua pihak, terutama masyarakat Islam, mempunyai kefahaman yang jelas tentang perundangan syariah yang sesungguhnya bukan ciptaan manusia. Oleh itu, marilah kita sama-sama meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kefahaman kita terhadap perundangan syariah dan suatu masa nanti semoga perundangan syariah di negara kita dapat dimartabatkan sebagai suatu sistem perundangan yang unggul bagi kita semua, khususnya yang beragama Islam, insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.